Okey, Assalamualaikum. Okey, seperti yang saya janjikan minggu lepas, saya akan buat Google Meet untuk bincangkan latihan, okey, latihan ni lah untuk ulang kaji. Okey, jadi saya rasa saya tak sempat nak buat Google Meet. Jadi saya buat video tutorial ni lah. Okey, jadi kamu boleh tengok pada link yang saya bagi dan boleh ulang-ulang tengok lah. Okey. So, macam minggu lepas saya dah terangkan apa tu, soalan sains ni dia ada bahagian objektif, lepas tu dia ada bahagian A, bahagian B dan juga bahagian C. Okey, jadi objektif kalau ikutkan SPM yang sebenar dia ada 40 soalan sepatutnya lah. Jadi markah dia pun 40. Okey, jadi soalan objektif ni dia kertas 1. Okey, kertas 1 ni 1 jam 15 minit. Okey. Lepas tu kertas 2 terdiri daripada bahagian A, bahagian B dan juga bahagian C. Jadi total semua adalah 80 markah. Okey, jadi 80 tambah dengan 40. Okey, ni total semualah. 80 markah. 80 campur 40, total dekat sini sebenarnya adalah 120. Ni SPM yang sebenarnya lah. Okey. Jadi disebabkan kita pentaksiran ni kita ada masa yang terhad, jadi masa yang diperuntukkan hanyalah 2 jam sahaja. Jadi kita dah potong sikit soalan objektif iaitu 20 soalan. Lepas tu kita ada potong-potong sikit lah di bahagian C ni. Okey. So untuk hari ni saya tak nak ajar bagaimana untuk menjawab bahagian objektif. Okey. Ada cara dia bagaimana kita untuk menjawab objektif, tapi buat masa ni saya tak perlu ajar lah. Sebab kalau tak dapat jawab pun kamu masih boleh menembak kan. Jadi masih boleh menjawab lah buat masa ni. Okey, so untuk hari ni sebenarnya kita nak pergi kepada bahagian kertas 2 sebenarnya, iaitu minggu lepas kita dah tengok bahagian A, di mana soalan bahagian A ni ada 4 soalan. 1, 2, 3, 4. Setiap soalan tu markah dia 5, 5, 5, 5 macam tu. Okey, jadi markah dia semua 20. Jadi soalan bahagian A ni berkaitan dengan eksperimen. Kita dah tengok minggu lepas. Okey, jadi bila eksperimen ni maksudnya soalan tu berkaitan dengan hipotesis, inference, pemerhatian, pemboleh ubah. Okey, lepas tu kita juga dah buat graf kan, kita dah lukis graf. Okey, dia bagi data, lepas tu kita kena lukis graf. Iaitu soalan berkaitan dengan eksperimen. Okey, lepas tu soalan bahagian B. Soalan bahagian B ni bahagian macam soalan struktur lah. Okey, dia bagi gambar rajah, lepas tu dia tanyalah. Jadi apa yang kita belajar semua dia akan tanya dekat soalan bahagian B ni. Jadi kita kena jawablah isi tempat kosong. Okey, dan bahagian C yang kita akan fokus kepada pada malam ini, iaitu bahagian C. Bahagian C ni terdiri daripada 2 bahagian sebenarnya, iaitu soalan nombor 11 yang wajib awak jawab. Okey, dan juga bahagian 12 dan 13 sebenarnya. Kita kena pilih salah satu. Sama ada soalan 12 ataupun 13. Tapi untuk pentaksiran ni dia bagi satu soalan saja, iaitu 12, dan kena pilih 12 lah. Ini soalan pilih sebenarnya. Okey, jadi kita pilih 12. Macam tu. Soalan nombor 11 ni yang wajib ni adalah soalan laporan eksperimen. Okey. Macam soalan bahagian A di atas, tetapi laporan eksperimen ni kita kena tulis macam awak buat eksperimen, lepas tu awak buat dia punya laporan. Ada tujuan, ada radas, apa semua, ada prosedur. Macam tu. Maksudnya kita kena tulis report tu. Okey, jadi biasanya murid-murid, pelajar-pelajar dia akan kata soalan nombor 11 ni lah paling susah sekali. Sebab apa? Nak kena buat laporan eksperimen. Kan? Laporan pun kamu malas nak buat dekat biasanya dalam kelas kamu pun tak tahu, malas nak salin semua.
Okey, memang panjang kan. So memang budak akan cakap, oh memang ni paling susah sekali. Jadi markah dia 10 kat sini. Okey, tapi sebenarnya ada cara bagaimana benda yang susah jadi senang. Macam mana caranya? Okey, ada cara bagaimana kita untuk mendapatkan markah 10. 10 Okey, bukan dapat 5 ke 6 ke, bukan, 10. Okey, dengan mudah. Ada cara dia. So hari ni kita akan tengok kejap lagi. Okey, dan soalan esei. Soalan nombor 12 tu yang kita kena pilih sama ada 12 ataupun 13. Yang ini adalah soalan esei. Kan? Okey. Esei ni tak panjang mana pun, bukannya macam karangan, tak. Sebenarnya dia sedikit saja. Okey, cumanya untuk bahagian C ni kamu kena jawab di kertas kajang lah. Okey. Bahagian A dan B ni di kertas soalan kamu. Tulis dekat situ jawapan dia. Dia akan bagi tempat kosong. Tulis dekat situ. Cuma bahagian C kena tulis dekat kertas kajang. Kamu kena bawa sendiri. Okey. Okey, so macam itulah cerita dia. Okey, so minggu lepas kita dah tengok bahagian A, soalan eksperimen. Okey. Hari ni kita akan tengok soalan bahagian B dan kita akan fokus kepada bahagian C. Okey, so mari kita tengok. Okey, latihan. Okey, ni contoh untuk bahagian B. Okey, bahagian B ni. Okey, sekejap saya tulis bahagian B. Okey, soalan bahagian B. Okey, bahagian B ni dia soalan dia tidak berkaitan dengan eksperimen lah. Dia tak dia nak tanya pemerhatian ke, hipotesis ke, inferen ke, apa lagi, pemboleh ubah ke. Lepas tu dia suruh lukis graf ke, tak ada. Bahagian B ni dia soalan struktur. Dia akan bagi macam data, lepas tu dia akan tanyalah apa saja yang dia boleh tanya. Okey, apa yang kita belajar dia boleh tanya. Macam tu. Okey, so tak nak buang masa, mari kita tengok soalan. Ni contoh soalan. Okey. Baik. Pelajar 7 menunjukkan seorang lelaki dengan indeks jisim BMI ataupun indeks jisim badan yang tidak unggul. Okey, kalau kita tengok dekat gambar ni kan. Okey, individu ni badan dia agak besar macam tu. Jadi bila kita okey. Okey. Lepas tu soalan dia. Hitung jisim individu tersebut sekiranya dia mempunyai ketinggian sebanyak 1.70 meter dan indeks jisim BMI sebanyak 40 kilogram per meter square. Okey. So biasanya soalan macam ni dia akan bagi formula macam ni lah yang awak dapat lihat ni. Lepas tu dia akan bagi data macam ni, ketinggian, yang ni BMI, dan dia akan tanya pula berapakah jisim. Jadi benda ni saya tak banyak terang kot sebenarnya. Okey, awak dah belajar matematik kan. Jadi saya rasa awak boleh buat benda ni. Okey, jadi kalau kita tengok dekat formula ni, apa yang dia nak adalah jisim. Okey. Indeks dia dah bagi, ketinggian dia dah bagi. Jadi cuma cari jisim. Jadi kita kena pindahkan ketinggian ni dia kuasa 2. Ketinggian ni dia pindahkan dekat sini. Pindahkan di sebelah kiri. Jadi bila dipindah sana, okey, bahagi pindah jadi darablah. Okey, jadi BMI darab dengan ketinggian dapatlah jisim. Okey, kita tengok dekat situ BMI dia 40 darab dengan ketinggian dia. Okey, bila kita nak type dekat kalkulator, okey, biasanya kita kena buat kurungan lah. Okey, 1.70. Okey, pastikan ketinggian dia kita kena tukar kepada unit meter. Kalau dia bagi cm, 170 cm, kita kena ubah kepada meter. Okey, kita kena anjakkan titik perpuluhan daripada sini, 1, 2. Maka kita akan dapat 1.70. 1.7 boleh, 1.70 pun boleh. Okey, kuasa 2 kat sini. Dapatlah jisim. Jadi jisim dia adalah 1. Sekejap saya tengok jawapan.
115.6 kilogram. Jangan lupa dia punya unit kilogram. Kalau tak ada unit, salah lah. Okey. Okey, so ini saya tak boleh explainkan dengan mendalam lah. Okey, kamu boleh faham lah sendiri. Okey. Baik, soalan B, tandakan betul bagi kategori BMI lelaki tersebut. Okey, kalau kita dapat lihat dekat gambar ni, tengok badan dia macam mana. Apa kategori orang tersebut? Okey, kita tengok balik buku teks yang kita dah belajar. Okey, kategori BMI. Okey, kurang daripada 18.5, okey, kategorinya adalah kurang jisim badan. Maksudnya tak cukup berat badan lah. Kan? Okey, lepas tu yang kedua 18.5 hingga 24.9. Yang ini kategori bagi orang jisim badan unggul. Yang ini maksudnya jisim dia elok lah dengan ketinggian dia. Cantik lah tu. Okey, dan yang ketiga adalah julat di antara 25.0 hingga 29.9. Yang ini kategori berlebihan jisim badan. Bermaksud dia mungkin berlebih jisim badan dia berbanding dengan ketinggian dia. Macam tak sesuai lah. Kan? Okey, dan manakala untuk yang lebih 30.0, okey, mungkin 31, 35, 40, 50, okey, yang ini kategori dikategorikan sebagai obesity. Okey. Jadi biasanya orang yang obes ni, kalau kita dapat lihat adalah macam gambar rajah tadi itulah. Badan dia macam mana? Badan dia memboyat macam ni sikit kan. Macam itu. Jadi orang ini dikategorikan sebagai obes. Macam tu. Okey. Baik, next kita pergi kepada soalan C. Terangkan masalah kesihatan yang boleh berlaku kepada lelaki itu berkenaan BMI semasanya itu. Biasanya orang yang obes ni dia akan mudah untuk mendapat beberapa jenis penyakit yang kita telah bincangkan pada tajuk yang kita belajar sebelum ni lah. Jadi di antaranya adalah serangan jantung, tekanan darah tinggi. Okey. Itu antara jawapan yang kita boleh letak kat situ. Okey. Okey, next kita tengok soalan D. Cadangkan dua cara yang boleh diambil. Sorry ya. Okey, cadangkan dua cara yang boleh diambil oleh lelaki tersebut bagi mendapatkan indeks jisim badan yang unggul. Jadi macam mana dia nak ubah dia punya BMI dia? Jadi senang je. Okey, antaranya adalah dia boleh bersenam, okey, mengamalkan pemakanan yang seimbang, okey, amalkan diet yang betul. Okey, itu antara jawapan yang boleh kita letak. Okey, so saya tak nak buang masa kat situ. Baik, kita tengok soalan nombor 10. Okey, soalan nombor 10 ni berkaitan dengan teknologi hijau yang kita dah belajar pada minggu-minggu sebelum ni. Okey, jadi soalan dia 10A, nyatakan sumber bahan api yang digunakan dalam sektor ini. Jadi kalau kita tengok dekat sini, jawapan dia adalah mestilah bahan api fosil. Okey, iaitu seperti arang batu kan. Okey. Okey. Baik, B, nyatakan dua isu sosio-saintifik yang dihubung kaitkan dengan sektor di atas, sektor tenaga lah. Okey. Jadi okey, macam saya cakap sebelum ni, isu sosio-saintifik ni bermaksud masalah. Masalah yang timbul. Baik, kenapa tulisan saya macam tu? Okey. Masalah yang timbul akibat daripada sektor tenaga seperti di atas. Kan? Jadi antara masalah yang timbul adalah seperti pencemaran udara, okey, lepas itu kesan rumah hijau, hujan asid, okey, dan yang lain-lain itulah. Jadi awak tengok balik dekat buku teks awak tu. Okey. Baik, soalan C, nyatakan satu aplikasi teknologi hijau untuk mengatasi sosio-saintifik yang dinyatakan di atas. Okey. Okey. Baik, jadi bila ada masalah, bila ada isu, mestilah ada cara penyelesaiannya. Jadi macam kita dah belajar sebelum ni, teknologi hijau tu bukan saja bermaksud
tertumpu kepada alat yang digunakan, tetapi ia juga merangkumi cara, cara bagaimana kita untuk mengatasi masalah tersebut. Jadi di sini dia suruh kita cadangkan satu cara untuk kita mengatasi masalah yang dinyatakan di atas tadi. Okey. Jadi apakah caranya? Okey, antara cara yang kita boleh gunakan adalah dengan menggunakan sumber tenaga boleh baharu, kan? Seperti tenaga solar, okey, tenaga angin yang kita boleh buat, okey, tanpa habislah, macam tu. Okey. Sorry. Okey, jadi itu antara jawapan yang kita boleh letak kat situ. So saya tak payah nak urai panjang-panjang lah, awak dah faham kan? Cuma kita nak bincang saja. Bahagian-bahagian, bahagian B macam mana, bahagian A macam mana, okey, bahagian C macam mana. Sekejap lagi kita tengok bahagian C. Okey. Last soalan bahagian B ni kita tengok soalan D1. Apakah jenis sumber tenaga yang digunakan dalam rajah 11 di atas? Okey, jadi kita tengok dekat situ ada panel suria. Jadi ini adalah contoh bagi sumber tenaga boleh baharu. Okey, jadi sumber tenaga boleh baharu. Okey, jadi itu jawapan dia lah. Okey, so habis bahagian B. Inilah bahagian B. Okey, bahagian B ni kalau kita tak study, kita tak buat latihan, memang kita susah nak jawab lah. Kan, kita tak belajar, memang kita susah nak jawab. Berbanding dengan bahagian A, bahagian soalan eksperimen, di mana soalan tu dia berdasarkan yang ada dekat kertas tu, jawapan dia pun ada dekat kertas tu. Maksudnya kita boleh analisis daripada soalan tu. Jawapan ada dekat soalan. Okey, beza dengan bahagian B. Jawapan tak ada dekat soalan. Jadi kita kena banyak buat latihan lah maksudnya. Okey, banyak membaca dan sebagainya. Okey, so mari kita lihat bahagian C. Okey. Ini bahagian C. Okey, biasanya bahagian C ni dia ada, macam saya cakap tadi, dia ada dua bahagian. Dia ada dua soalan yang kita kena jawab. Di mana soalan yang pertama ni biasanya dia nombor 10. Nombor 11, sorry. Soalan ni nombor 11. Okey, jadi soalan nombor 11 ini adalah soalan yang wajib kita jawab. Kena jawab. Tak boleh pilih. Okey, manakala soalan yang satu lagi, biasanya dekat sini soalan ni nombor 12. Dan nombor 13. Okey, jadi kita kena pilih sama ada kita nak buat 12 ataupun 13. Jadi soalan ni adalah soalan pilihan. Esei. Tapi tak panjang pun esei dia, sikit je. Okey. So markah dia adalah 12 markah. Berbanding dengan soalan wajib ni, soalan laporan eksperimen. Kita kena buat laporan. Okey, biasanya budak-budak kata ni paling susah sekali nak buat laporan. Laporan eksperimen. Okey, markah dia adalah 10 markah. Okey, tapi bila sekejap lagi saya ajar tunjuk cara macam mana kita nak dapat 10 markah ni. Inilah antara soalan yang paling senang sekali. Nak dapat markah yang banyak berbanding dengan soalan-soalan bahagian A dan B. Okey, so macam mana tu? So mari kita tengok. Okey. So untuk bahagian C, kamu kena jawab di kertas kajang, kertas kajang yang kamu kena sediakanlah sendiri. Okey, jawab kat sini. Okey, biasanya dekat tepi ni, dekat tepi belah kanan ni kan, okey, adalah ruang untuk pemeriksa, untuk cikgu lah, untuk tanda bagi markah kat sini. Sini dapat 1, sini dapat 1, sini dapat 1, total semua sekali 10. Macam tu. So bahagian ni awak kena kosongkan. Biasa macam tu lah. Okey, baik, mari kita tengok soalan macam mana kita nak jawab untuk mendapatkan 10 markah.
Okey. Kebiasaannya dia akan bagi, pertama sekali dia akan bagi satu pernyataan. Macam awak dapat lihat ni. Okey. Pernyataan dalam petak tu. Okey, kadang-kadang dia bagi dalam bentuk ayat. Kadang-kadang ayat tu pendek, kadang-kadang ayat tu panjang sikit. Macam contoh ni dia agak pendek sikit. Dan kadang-kadang dia bagi dalam bentuk gambar. Okey. Gambar. Okey. So, bila dia bagi pernyataan, kita kena kaji pernyataan tu. Macam itu. Okey. So, mari kita lihat Murid yang berjalan mempunyai kadar denyutan nadi yang lebih tinggi daripada murid yang berehat. Okey, hari tu kita dah buat dah eksperimen kan? Dekat makmal. Okey, apa tu, jenis aktiviti mempengaruhi kadar kita punya denyutan nadi. Semakin susah aktiviti yang kita buat, semakin tinggi kita punya kadar denyutan nadi. Kan? Kita dah buat dah kan hari tu kan? Okey. So, ini soalan tentang eksperimen yang kita buat tu. Jadi, soalan A dia kata, soalan A dia, nyatakan satu pernyataan masalah daripada maklumat di atas. Okey. Jadi kalau kita tengok dekat sini ini pernyataan masalah. Yang di bawah ni hipotesis berdasarkan maklumat di atas. So soalan dia berdasarkan maklumat di atas. Maklumat dia sikit je kan. Okey. So yang buat laporan tu yang mana? Yang buat laporan tu dekat bawah ni nanti. Soalan C. Okey. Sebelum buat laporan tu dia akan tanya dulu biasanya pernyataan masalah dan juga hipotesis. Okey, tak apa, senang je. Okey, so macam mana kita nak buat pernyataan masalah? Okey. Sorry. Okey, macam mana kita nak buat pernyataan masalah? Sorry saya punya kondisi agak kurang memuaskan pada malam ni sebab tadi saya minum ais banyak sangat. Okey. Okey. Baik, untuk membuat satu pernyataan masalah, kita kena ada sekejap saya tunjuk. Kita kena ada pemboleh ubah. Okey, sekejap saya tulis dulu kat sini. Okey, kita tengok cara untuk kita menulis jawapan. Bagaimana? Okey, soalan nombor 11. A. Okey, 11A tulis kat sini. 11A. Okey, pernyataan masalah. Pernyataan masalah ni dia kena ada ayat macam ni tau. Ayat soalan. Pernyataan masalah. Ayat soalan, adakah, apakah, okey, adakah, apakah, ataupun bagaimanakah. Jadi kita boleh pilih. Bagaimanakah, okey, pemboleh ubah, bagaimanakah pemboleh ubah manipulasi, PM. Aduh, kurang selesa. Okey, mempengaruhi pemboleh ubah bergerak balas, PB. Okey. Ini ayat untuk pernyataan masalah. Jadi dia hubung kaitkan di antara pemboleh ubah manipulasi dengan pemboleh ubah bergerak balas. Okey, kalau kita tengok dekat pernyataan masalah, dekat pernyataan tadi tu, okey, dekat sini ada dua pemboleh ubah, iaitu pemboleh ubah manipulasi dengan yang bergerak balas. Okey, macam saya beritahu sebelum ni, pemboleh ubah manipulasi tu adalah sesuatu
perkara yang kita manipulate. Manipulate tu dalam bahasa Inggeris dia adjust, yang kita adjust. Kalau dia tinggi, apa hasil dia? Kalau dia rendah, kita adjust dia rendah, apa hasil dia? Okey, hasil tu adalah gerak balas. Okey. Yang kita adjust tu kita namakan sebagai manipulasi. Kita manipulate dia, kita adjust dia. Yang hasil tu adalah bergerak balas. Jadi kita tengok dekat kotak ni, dekat pernyataan tu, murid yang berjalan mempunyai kadar denyutan nadi yang lebih tinggi daripada murid yang berehat. Jadi sekarang ni, berehat dan berjalan ini adalah pemboleh ubah yang manipulasi. Aktiviti yang berbeza, yang kita bezakan. Satu berjalan, satu lagi aktiviti tu berehat. Kita bezakan. Manakala kadar denyutan nadi pula adalah pemboleh ubah yang bergerak balas. Kan? Jadi kita dah buat dah eksperimen pada minggu sebelum ni. Bila kita berehat, kita ukur nadi kita macam mana bacaan dia. Kan? Kurang. Bila kita berjalan pula, dia akan menaik. Dia akan bertambah menaik. Okey, bila kita berlari, makin dia bertambah naik lagi. Jadi kadar denyutan nadi kita tu adalah pemboleh ubah yang bergerak balas. Okey, macam tu. Jadi kita berbalik kepada jawapan untuk pernyataan masalah ni, dia mesti ada perkataan adakah, apakah ataupun bagaimanakah. Kita boleh pilih lah. Jadi untuk jawapan yang ni, saya nak pilih adakah. Saya nak pilih adakah. Okey, jadi kita tengok dekat sini. Bagaimana jawapan dia? Adakah adakah pemboleh ubah manipulasi dapat mempengaruhi kadar denyutan nadi? Macam tu. Tu soalan dia. Kan? Jadi pemboleh ubah manipulasi tu kita nak buat macam mana tu? Dia punya ayat dia. Kalau kita tengok dekat sini, satu berjalan, satu berehat. Jadi dekat situ kita dapat buat satu kesimpulan bahawa ia berkaitan dengan jenis aktiviti. Okey. Jadi dekat sini kita boleh katakan adakah jenis aktiviti mempengaruhi PB apa? PB adalah kadar denyutan nadi tadi. Salin je. Mempengaruhi kadar denyutan nadi. Siap kita punya pernyataan masalah. Dan jangan lupa ada tanda soal dekat sini. Okey, ingat pernyataan masalah ini adalah satu soalan sebenarnya. Okey, dia sebenarnya adalah soalan. Kita bina soalan. Soalan. Adakah jenis aktiviti mempengaruhi kadar denyutan nadi? Tanda soal. Okey, dapat satu markah dekat sini. 1M. Okey, markah semua sekali adalah 10. So, baru satu. Okey, ingat So, pernyataan masalah tu mesti ada soalan adakah. Adakah ni. Ataupun apakah pun boleh juga. Bagaimanakah pun boleh juga. Okey. So, pilih salah satu. Kalau boleh disesuaikan dengan ayat lah. Okey. Jadi, adakah jenis aktiviti mempengaruhi kadar denyutan nadi tadi? Jadi, ayat yang kamu yang apa? Yang standard kita kena ingat adalah adakah. Okey, lepas tu mempengaruhi. Yang ni standard lah, kita kena apa? Kita kena hafal. Sebab apa? Mempengaruhi ni dia akan hubung kaitkan di antara pemboleh ubah PM dengan PB tadi. Okey, kalau kamu nak tahu PM dengan PB ni, okey, akan diguna pakai untuk pernyataan masalah, hipotesis, tujuan, mengenal pasti pemboleh ubah, sampailah penjadualan data. Okey. So, peringkat awal ni kita dah kena pasti dah PM, yang mana PM, yang mana PB. Macam tu. So, bila kita dah dapat PM, PB, kita akan dapat jawab semua bahagian-bahagian soalan ni. Okey. Okey.
Prosedur ada dia punya tip dia, kejap lagi saya akan tunjuk. Okey. Macam tu. Okey, selesai untuk bahagian penyataan masalah. Kita tengok pula bahagian 11B. Okey. Cadangkan satu hipotesis untuk mengkaji penyataan di atas. Okey, hipotesis ni biasanya cikgu cakap dianya adalah kesimpulan awal yang menjawab kepada soalan di atas tadi. Ni kesimpulan awal. Ataupun jawapan lah. Jawapan untuk menjawab soalan yang kita buat tadi. Biasanya hipotesis ni mesti ada jika, maka. Okey. Macam tu. Senang. Okey. Kita dah buat dah minggu lepas rasanya benda ni. Kan senang je sebenarnya. So, dia hubung kaitkan juga di antara PM dengan PB juga. Jadi kita tengok dekat sini. Okey, B macam mana nak jawab? Nak tulis. Okey, B buat macam ni. Okey. Jika pemboleh ubah PM, maka apa? PB. Dia hubung kaitkan juga PM dengan PB tadi. Dapat satu markah. Jadi bila kita peringkat awal tu kita dah dapat detect PM apa, PB apa, memang kita akan dapat jawab semua. Okey, senang je soalan ni. Okey. So, mari kita tengok. Jika apa? Jika jika semakin sukar aktiviti, maka semakin tinggi kadar denyutan nadi tadi. Macam tu. Dah dapat satu markah dekat situ. Okey. Tu cara nak jawab. Cara nak tulis dekat kertas kajang macam tu lah. Okey. Minta maaf saya punya tulisan agak kelang kabut sikit. Okey. Okey. So pentingnya PM dengan PB ni. Bila ada PM, PB, kita dapat jawab dua soalan yang di atas tu. Penyataan masalah, settle. Hipotesis pun settle. Penyataan masalah, soalan. Kita buat soalan. Lepas tu kita buat jawapan dia. Kesimpulan dia. Macam tu. Okey. Okey, habis. Habis setakat tu. Okey, kita pergi kepada bahagian yang C pula. C ni kita kena buat laporan. Buat laporan lah. Laporan. Bahagian ni yang dia orang kata susah sikit tu. Laporan eksperimen. Okey, C berdasarkan penyataan di atas tadi, reka bentuk satu eksperimen. Buat eksperimen untuk menguji hipotesis yang melibatkan 4 orang murid dan jam randik. Okey, macam minggu lepas kita dah buat eksperimen ni kan. Dia suruh buat laporan sekarang ni. Itu je. Sekarang ni kita kena buat laporan. Itu saja. Okey. So, dalam laporan tu, dia menyatakan bahawa huraian anda harus mengandungi aspek seperti berikut. Tujuan, mengenal pasti pemboleh ubah, prosedur atau kaedah dan juga penjadualan data. Okey, jadi macam mana kita nak buat? Okey, terus pergi kepada kertas kajang. Okey, tulis C kat situ. Okey, kejap. Saya nak padam dulu lah kejap. Padam yang ni supaya kita boleh tulis dekat atas tu. Okey. Okey, kalau kita dapat jawab soalan yang ini 10 markah. Okey, dah dapat 10 markah. Lepas tu soalan bahagian A ada 20 markah. Soalan eksperimen juga, tetapi dia akan tanya inferen apa semua tu. So, soalan tu bagi saya senang sebenarnya. Soalan eksperimen tu. Okey, sebab soalan dah ada kat situ, jawapan pun ada kat situ. Kita kena analisis. Kena buat graf. Okey, so markah dia semua adalah 20. 20 campur dengan 10, ini dah 30 markah. 30 markah. Okey, lepas tu objektif ada 40. Ada cara, tips macam mana kita nak dapat 40/40. Nanti saya akan ajar. Bukan sekarang lah, nanti.
Okey, so 40 campur dengan 30 dah 70 markah. Ui, 70 markah tu bukan sekadar lulus tu. Itu dah dekat-dekat nak B dah tu. Senang. Okey. Belum tengok lagi soalan bahagian B, mungkin awak dapat 5 6 markah kan. Total semua bahagian B adalah 48 markah. Takkan awak tak boleh dapat dalam 20 markah ke? Dah boleh dapat dekat 100 markah kat situ. Senang-senang dapat markah sebenarnya. So sebenarnya sains ni dia ada cara bagaimana kita untuk mendapatkan markah yang banyak. Okey. Baik. So kita tengok bahagian C tadi. So cara nak tulis, terus tulis C, buat macam tu, senang kan? Okey. C, lepas tu 1. Macam tu. Sorry. Okey, C1. Okey, so tujuan eksperimen. Tujuan eksperimen okey, tujuan eksperimen ni dia kita kena apa ni? Kita kena ingat ayat ni, permulaan. Macam penyataan masalah tadi. Okey, kita kena ingat ayat permulaan dia, adakah, apakah, bagaimanakah, macam tu. So untuk tujuan ni pun dia ada ayat permulaan dia. Okey, iaitu untuk mengkaji. Ni kena hafal lah. Untuk mengkaji. Mengkaji apa? Senang je. Untuk mengkaji PM. Pemboleh ubah. Sorry. Untuk mengkaji hubungan. Ayat ni. Hubungan antara PM dengan PB. Okey. So ayat jawapan dia untuk mengkaji hubungan antara jenis aktiviti dengan kadar denyutan nadi. So dia guna ni juga, PM dengan PB juga. Sebab itu saya kata tadi, kita peringkat awal kita kena kenal pasti PM PB ni. Supaya nanti kita boleh masukkan saja kepada ayat yang kita buat tu. Kalau macam untuk penyataan masalah, dia ayat dia lain sikit tadi. Kalau untuk tujuan ni, dia ada untuk mengkaji hubungan antara PM PB. Macam tu. So cuma ayat awalan ni saja yang kita kena tengok. Dia ada perbezaan sikit lah. Okey. So dekat situ dah dapat 1 markah dekat situ. Okey. 1M. 1 markah. Okey. So saya tak payah lengkapkan lah ayat tu. Sebab awak dah faham kan? Okey. Baik. Nombor 2. Apa ni? Okey, nombor 2. Dia tanya mengenal pasti pemboleh ubah. Okey. Jadi, tadi kita dah tengok dah. Kita dah dapat pasti dah. Ada pemboleh ubah manipulasi dan juga pemboleh ubah bergerak balas. Ada 2. Okey, biasanya eksperimen dia ada 3 pemboleh ubah. Iaitu pemboleh ubah yang dimalarkan. Yang kita tak cari tadi kan. Jadi kita cuma tulis saja dekat sini. Senang saja. Okey, pemboleh ubah dimanipulasi. Apa jawapan dia? Iaitu jenis aktiviti. Okey, kena tulis panjang-panjang macam ni. Tak boleh tulis PM. Lepas tu jenis aktiviti. Okey, tak boleh, kena tulis panjang macam ni. Okey, lepas tu di bawah tu adalah pemboleh ubah bergerak balas. Bergerak balas. Okey, jawapan dia adalah kadar denyutan nadi. Macam tu. Okey, dan satu lagi, pemboleh ubah dimalarkan. Apa jawapan dia? Biasanya dimalarkan ni adalah
perkara yang membantu eksperimen tadi. Tetapi di akhir eksperimen dia tak ada efek apa-apa pun. Tak ada apa-apa pun kat dia. Macam tu. Okey. Contohnya adalah, okey, tadi dia beritahu kita menggunakan 4 orang murid. Kan? Jadi di awal permulaan eksperimen kita guna 4 orang murid. Okey, takkanlah bila dah habis eksperimen tu ada 5 orang murid. Takkan dia berubah. Jadi bilangan murid ni adalah pemboleh ubah yang dimalarkan. Tetaplah maksudnya. Dia membantu eksperimen tetapi tidak ada kesan selepas eksperimen. Macam itulah. Okey. Jadi pemboleh ubah dimalarkan adalah bilangan murid. Okey. So saya tak payah tulis kat situ lah. Okey, markah yang diperuntukkan untuk mengenal pasti pemboleh ubah adalah okey. Yang markah yang pertama adalah awak tulis saja pemboleh ubah dimanipulasi. Jawapan dia aktiviti, jenis aktiviti dan pemboleh ubah bergerak balas. Jawapan dia kadar denyutan nadi. Awak akan dapat 1 markah kat situ, 1M. Dan awak tulis satu lagi pemboleh ubah dimalarkan. Awak akan dapat 1 markah kat situ. So total dia akan dapat 2 markah. Sama lah dekat sini dia tulis. Macam tu. Dapat 2 markah. Okey. Okey, so senang. Setakat ni okey lagi. Baik, kita pergi kepada prosedur ataupun kaedah. Yang ini yang membuatkan kebanyakan murid dia rasa susah benda ni sebenarnya. Sebab apa? Dia ada kaedah nak kena tulis. Sebenarnya ada cara juga bagaimana kita untuk skor bahagian ni. Okey. So sebelum tu kita tengok dulu markah dia kat sini. Markah dia 4. Jadi ada 4 poin yang kita kena tulis. Okey, senang je. Okey, nombor 3 tulis macam ni. 1, 2, 3. Yang pertama kan. Okey, yang pertama, langkah yang pertama lah. Okey. Okey, apa langkah dia? Langkah yang pertama. Okey, kejap. Okey. Okey, yang pertama adalah minta ke semua murid tersebut berehat selama 1 minit. Okey. Itu yang pertama. Yang kedua ni ingat ulang. Inilah ayat yang kita kena hafal. Senang je. Ulang langkah 1 dengan aktiviti Okey, yang kedua ni ayat dia ulang, mesti ulang. Ulang langkah 1. Standard. Okey, eksperimen apa pun standard je. Ingat, ulang langkah 1 tadi. Dengan aktiviti berjalan dan kemudian berlari. Okey.
Okey, itu. Nombor 3. Nombor 3, ambil kadar denyutan nadi selama 1 minit selepas setiap aktiviti tersebut. Macam awak buat sebelum ni lah kan. Bila kita dah buat aktiviti, contoh berlari kan, lepas tu kita akan ambil nadi selama seminit. Okay, berjalan pun sama juga. Lepas berjalan, kita ambil nadi kita selama seminit. Ada berapa kali dia berdenyut tu dalam tempoh seminit. Macam tu lah. Okay, so langkah yang ketiga ni, ambil kadar denyutan nadi selama 1 minit selepas setiap aktiviti tersebut. Okay, yang keempat, ni ada 4 markah kan. Okay, yang keempat ni, markah yang keempat adalah rekod bacaan dalam jadual. Habis dah dia punya prosedur. Simple je. So dapatlah 1, 2, 3, 4 markah kat situ. Okay. Jadi ingat, ini dia punya step dia. Kalau untuk eksperimen yang lain, kamu kena adjust sikit lah dekat nombor 1 ni. Prosedur nombor 1 ni, apa kena buat. Okay. Nombor 2 tu, ingat, standard. Ulang langkah 1 tadi. Ulang langkah kat atas tu. Dengan aktiviti yang berbeza. Kan? Dengan perkara yang berbeza lah. Okay. Lepas tu nombor 3 tu, ambil bacaan. Bacaan apa? Kalau dalam eksperimen ni, bacaan kadar nadi. Okay. Eksperimen yang lain mungkin bacaan tekanan darah. Ambil bacaan. Dah ambil bacaan, last sekali mesti kita rekodkan dalam jadual. Simple. Ayat standard je. Cuma yang nombor 1 tu mungkin awak kena reka sikit. Apa nak kena buat. Macam tu lah. Apa nak kena buat. Okay. Supaya dia punya yang kedua tu betul lah. Sebab apa kita akan ikut yang follow daripada nombor 1 tu kan. Apa kena buat. Okay. So dapat 4 markah dekat sini. Okay. Dan yang terakhir adalah penjadualan data. Okay. 1 markah. Kita kena buat jadual. Okay. So yang ini senang je, tak susah pun. Okay. Penjadualan data ni pun dia melibatkan PM dengan PB juga. Okay. PM dengan PB macam mana tu? Senang je. Okay. Macam ni. Okay. Saya tulis kat sini lah. Ringkasan dia. Okay. PM dekat sini. PB kat sini. Macam itulah kita buat jadual. Okay. Lepas tu dia punya bacaan tak payah isi kat sini. Biar kosong pun tak apa. Macam tu. Okay. So macam mana kita nak buat. Sekarang ni kita tengok kat sini. Okay. Ada berapa kotak kat sini. So kita buat macam ni lah. Okay. Kat sini jenis aktiviti. Jenis aktiviti. Okay. Kotak dia macam ni. Yang pertama aktiviti apa tadi? Rehat. Berehat. Yang kedua adalah berjalan. Yang ketiga berlari. Okay. So ini dia punya PM. Sebelah ni PB. PB adalah kadar denyutan nadi lah. Okay. Tulis dengan lengkap lah. Okay. Kadar denyutan nadi.
Okey, jadi untuk dia ada empat orang murid betul. Okey, so buatlah 4 orang murid. Ni murid pertama, murid 1, ni murid nombor 2, ni murid nombor 3, ni murid nombor 4, macam tu. So ini dia punya bentuk jadual macam tu lah. Okey, lepas tu jadual tu tak payah isi berapa bacaan dia. Biar kosong je. Tak payah isi. Dia nak bentuk tu je. Dia nak tahu macam mana kita susun PM di sini, PB di sini. Ada berapa kotak. Itu saja dia nak tengok. So dapatlah 1 markah dekat sini, 1M. Jadi total semua sekali adalah 10 markah. Macam tu. Okey. Okey. So benda ni kita kena buat banyak latihan supaya awak mahir sebenarnya. Tapi disebabkan kita kesuntukan masa, okey, saya harap awak dapat buat yang terbaik lah. Okey. Dapat buat yang terbaik. Okey. So ini untuk eksperimen kadar denyutan nadi. Ada lagi eksperimen yang lain, tetapi sama saja. Sama saja, awak kena kenal pasti PM, PB dia. Dua tu yang penting. Okey, bila awak dah tahu PM, PB, lepas tu awak kena tahu juga ayat untuk penyataan masalah macam mana. Dia ada tanda soal, okey, bermula dengan adakah, diakhiri dengan tanda soal. Macam tu. Hipotesis ni semakin apa pemboleh ubah manipulasi, semakin apa pemboleh ubah bergerak balas. Macam tu. Lepas tu tujuan pula dia ada ayat dia juga untuk mengkaji hubungan di antara pemboleh ubah manipulasi dengan pemboleh ubah bergerak balas. Macam tu. Dia ada ayat dia. Okey. Lepas tu mengenal pasti pemboleh ubah, salin balik. Dan pastikan pemboleh ubah dimalarkan juga ditulis. Lepas tu prosedur ni ada step-step yang kita kena ingat. Step yang pertama tu kita kena reka dulu nak buat apa. Step yang kedua tu ingat ulang langkah pertama. Senang je. Ulang langkah pertama. Langkah apa tadi? Dengan aktiviti yang berbeza tadi. Okey. Step yang ketiga kita ambil bacaan. Step yang keempat kita rekod. Senang. Dan yang last sekali kita kena buat jadual. Okey. Bagaimana kita nak susun pemboleh ubah yang dimanipulasi dan juga bergerak balas. Macam senang je. Tak susah pun. Dah dapat 10 markah. Senang. Okey. Ini bahagian soalan nombor 11 yang kita wajib jawab. Okey. So mari kita tengok bahagian yang kita kena pilih. Bahagian esei. Okey. Yang ini bahagian esei ni awak jangan jawab dua-dua. Sebab kadang-kadang awak ingat, nombor 13 macam senang lagi. Lepas tu awak buat dua-dua. Bila awak buat dua-dua, dia buang masa kat situ. Okey. Kalau boleh jangan buang masa lah kat situ. Sebab takut soalan yang lain tu awak tak buat lagi, awak dah tertinggal. Okey. Sebab cikgu akan ambil salah satu je. Kalau cikgu ambil soalan nombor 12, nombor 13 cikgu tak tengok dah. Jadi rugilah awak jawab kat situ. Kan? Okey. Okey. So mari kita lihat macam mana kita nak jawab soalan esei ni. Okey. Baik. Soalan 12A. Yang ini berkaitan dengan teknologi hijau. Kan? Okey. Baik, mari kita tengok. A. Nyatakan 3 isu sosio-saintifik dalam sektor pengangkutan. Okey, apakah isu tersebut? Kan? Isu macam saya beritahu tadi, isu adalah masalah. Okey, masalah yang timbul dalam sektor pengangkutan. Okey. Jadi kita tengok dalam buku teks tu kan dia ada isu-isu dia kan. Kita dah belajar tu kan. Antaranya adalah nombor 1, masalah apa? Masalah pembebasan gas rumah hijau. Sebab apa? Asap kan banyak sangat. Okey, kenderaan dah banyak sangat dekat sekeliling kita. Jadi kenderaan tersebut boleh menyebabkan pembebasan gas rumah hijau. Okey, lepas tu boleh menyebabkan hujan asid. Okey. Dan juga boleh menyebabkan
simpanan minyak petroleum berkurangan. Disebabkan oleh permintaan yang semakin meningkat. Kan? Kita dah belajar dah. Jadi macam mana kita nak tulis jawapan? Senang je. Dia macam kita buat essay saja, buat point saja. Okey. So kita tulis kat sini nombor 12. nak tulis kat sini pun boleh. 12A. Okey. Tengok dulu markah dia berapa. Jadi kita dapat tahu dah, oh ada 3 point. Buatlah 3 point. Nombor 1 apa? Pembebasan gas rumah hijau. Okey, saya tak tulislah jawapan dia. Okey, nombor 2 apa tadi? Okey, nombor 2 adalah berlakunya hujan asid. Dan nombor 3 adalah kehabisan sumber petroleum. Dapat 3 markah kat situ. Okey. Baik, B. Kita tengok soalan nombor B. Okey, Syamimi perlu memilih satu mod pengangkutan untuk berulang alik ke tempat kerjanya. Okey, jadi Syamimi ni kita kena pilih salah satu, sama ada dia nak pilih kenderaan persendirian, kereta dia, ataupun naik pengangkutan awam, naik bas ke, naik teksi ke, ataupun naik basikal. Yang mana lebih baik? Kan? Okey, so berdasarkan pilihan dalam rajah 4, pilih pengangkutan yang paling sesuai untuk Syamimi. Dan terangkan pilihan anda berdasarkan aspek berikut. Okey, jadi markah-markah dia tu berdasarkan yang ni lah. Jawab saja yang ni. Okey, tujuan pemilihan. Okey, kenapa kena memilih jawapan tersebut? Okey, jawapan dia okey. Jadi tujuan pemilihan, tujuan memilih kenderaan adalah untuk berulang alik ke tempat kerja. Jawapan dia adalah untuk kegunaan berulang alik ke tempat kerja. Okey, jadi dia sebenarnya untuk jawapan esei ni dia jawapan tu dia lebih kepada kebat lah. Asalkan dia logik di akal fikiran, kita boleh terima jawapan tersebut lah. Okey. Jadi Syamimi ni dia kena pilih untuk tujuan dia, kegunaan dia berulang alik ke tempat kerjanya. Jadi yang mana sesuai? Jadi ini tujuan dia lah. Ini jawapan untuk tujuan. Okey. Nombor 2 dia suruh buat apa? Uraikan setiap mod, setiap jenis lah. Okey, mod tu jenis. Setiap jenis pengangkutan berdasarkan kefleksibelan masa dan juga pengeluaran gas rumah hijau. Biasanya untuk soalan yang markah dia 6 ni, kita buat jadual je senang. Okey, ingat soalan yang ni 6 ni, ingat markah 6 jadual, simple. Kan dia suruh buat perbezaan berdasarkan masa yang diambil tu, cepat ke lambat ke, lepas tu jumlah pengeluaran gas rumah hijau. Perbezaan kan. Kalau kita tengok dekat carta ni, okey, yang mana cepat? Kan, adakah kita naik kereta sendiri ataupun pengangkutan awam ataupun basikal? Jadi kita kena bezakan dekat jadual tu ni. Bezakan nanti. Lepas tu yang manakah di antara kenderaan ni yang membebaskan gas rumah hijau? Yang banyak, yang sedikit. Kalau macam basikal ni, paling bagus lah. Maksudnya dia tidak mengeluarkan gas rumah hijau. Kan? Paling bagus. Yang paling tak bagus adalah kenderaan persendirian. Kalau semua orang naik kereta sendiri-sendiri, jadi makin banyaklah kita punya alam sekitar kita tercemar. Lebih elok naik pengangkutan awam.
Okey, lebih baik naik basikal. Tetapi masalahnya bila naik basikal, lambat sampai. Nak cepat sampai, pakai kenderaan sendiri. Yang itu yang kita kena bezakan di dalam jadual kita tadi untuk 6 markah kita. Macam itu. Kita buat jadual. Okey? Tak kisahlah soalan apa pun, soalan tentang apa pun saja, bila ada 6 markah, ingat buat jadual. Simple je. Okey? Okey, so macam mana nak buat? Ni saya tunjuk contohlah. Okey, senang saja. Okey, kita buat kat sini. Tengok kat sini ada berapa kenderaan? Ada 1, 2, 3. Jadi buatlah kat sini jenis kenderaan ataupun mod lah kita belajar kan, mod kenderaan, mod pengangkutan. Okey, kita buat jadual. Nanti jadual tu awak buatlah elok-elok sikit. Okey. Mod pengangkutan kita ada yang pertama adalah kenderaan persendirian. Persendirian. Okey, yang kedua kita ada pengangkutan awam. Okey, dan kita ada juga basikal. Jadi macam saya cakap tadi, bila kita buat jadual ni, kita akan membeza-bezakan dia. Itu je. Jadi jenis pengangkutan. Lepas tu yang kedua ni adalah kefleksibelan masa kan. Pandai-pandai lah. Kefleksibelan masa. Okey. Ini saya ringkaskan. Okey, jadi okey, dan yang terakhir adalah pengeluaran gas tadi. Gas. Rumah hijau lah. Tulis lengkap-lengkap. Okey, jadi macam mana kita nak bezakan tu? Kan? Okey. Okey, so kenderaan persendirian ni lebih cepat lah masa yang diambil. Okey, bila kita naik kenderaan persendirian ni, kita tak payah nak berhenti banyak tempat. Okey, kita boleh terus tuju kepada office kita, tempat kita nak bekerja, macam tu contohnya lah. Jadi dia lebih cepat. Dan dia bebas untuk kita bergerak pada bila masa sahaja. Bebas bergerak. Maksudnya awak boleh tambah poin kat sini. Ikut suka hati awak. Okey, tetapi kita cuma ambil 1 poin saja. Okey, kalau boleh tambah banyak poin kat situ lagi bagus. Bebas. Okey, pun boleh. Pengangkutan awam. Pengangkutan awam ni dia masa dia tu dia agak lambat lah kan. Okey. Masa terpaksa ikut jadual, katakan jadual bas tu dia nak gerak pukul nak sampai, jadual masa. Okey, basikal lambat sampai, awak cakap lambat sampai. Okey, pun boleh juga. Jadi itu dia punya perbezaan dari segi kefleksibelan masa. Ayat pun kan. Jadi kadang-kadang dia menggunakan istilah yang kita susah sikit nak faham. Okey. So so itu dia punya perbezaan daripada segi masa. Lepas itu perbezaan daripada segi pengeluaran gas rumah hijau. Okey. So awak nak tulis ayat yang panjang pun boleh, pendek pun boleh, huraian dia terpulang pada awak. Janji bila dah ada jadual ni kita dah nampak dah perbezaan dia macam mana kan. So untuk kenderaan persendirian ni jumlah dia adalah banyak lah ataupun tinggi pun boleh juga. Okey, pengangkutan awam sederhana. Okey, sebab kita berkongsi-kongsi kan. Jadi tak banyaklah gas rumah hijau yang dikeluarkan.
Kalau basikal, rendah ataupun tiada langsung pun boleh juga. So dah dapat 6 markah kat sini. Ingat bila 6 markah mesti kena buat jadual. Beza-bezakan benda tu. Okey. Okey. Tak kisahlah soalan tentang apa pun, 6 markah buat jadual. Okey, dan yang last sekali. Okey, pilih jenis pengangkutan yang terbaik untuk Syamimi dan terangkan mengapa. Okey. Yang ini jawapan ni dia terpulang kepada awak. Awak nak pilih yang mana satu, basikal ke, pengangkutan awam ataupun kenderaan persendirian. Tetapi kena jelaskan, terangkan mengapa. Ikutlah awak punya jawapan awak tu. Okey. Pastikan ada penerangan dan pastikan ianya logik lah. Okey, dengan penerangan awak tu. Biarlah sampai. Okey, jadi bila macam tu kita akan dapat 2 markah dekat situ. Okey, bagi pilihan 1 markah, lepas tu penerangan 1 markah. Baru dapat 2 markah. Okey, so total semua sekali dekat soalan ini adalah 12 markah. Macam itulah. Okey. Okey. Okey, habis untuk soalan kertas 2 bahagian C. Jadi kita dah tengok tadi. Kita dah tengok bahagian C di mana nombor 11 tu wajib jawab. Okey. Macam mana kita kena buat laporan. Lepas tu bahagian 12 dengan 13 tu kita kena pilih salah satu. Okey, tadi dia cuma bagi soalan nombor 12 saja. Sebab pentaksiran masa pendek. Okey, so macam mana kita nak tulis jawapan tu pun saya dah tunjuk dekat tadi. Okey. Lepas tu bahagian A pun kita dah tengok soalan eksperimen kita dah buat minggu lepas. Okey. Jadi cuma bahagian B tu sajalah kita kena buat banyak praktis. Sebab apa, dia akan tanya apa yang kita belajar. Kan? Yang itu soalan terbuka lah. Isi tempat kosong. Jadi yang itu susah sikit. Bagi saya yang bahagian B tu agak susah sikit berbanding bahagian-bahagian yang lain. Okey. Dan yang paling best sebenarnya bahagian objektif ni. Ada cara bagaimana kita untuk mendapatkan markah penuh kat situ. Okey, buat masa ni saya tak boleh ajar cara tu. Okey, masa sangat suntuk. Jadi saya harap awak dapat buatlah yang terbaik buat masa ni. Okey. Okey. So saya rasa itu saja untuk kali ini. Saya harap awak tidak jemulah mengulang-ulang kaji pelajaran. Okey, nanti kita akan bincangkan markah kita pada minggu selepas buka sekolah nanti. Okey. Okey, itu saja untuk kali ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.